Alright, hai Assalamualaikum kelas. So hari ni kita akan sambung kita punya topik. So previously kita dah belajar chapter 4 iaitu electrics. So hari ni kita akan sambung chapter 5 iaitu electronics. So sebelum kita teruskan, saya nak tengok kita ada beberapa learning outcomes kat sini. Okay, so learning outcome untuk chapter 5 ni, okay, untuk 5.1 ni kita akan masuk electrons. So antara benda yang awak kena tahu ialah, okay, first you have to be able to describe thermionic emission and cathode rays, and then you have to be able to describe the effects of electric and magnetic field on cathode rays, okay, and then you have to be able to determine the velocity of electrons in cathode ray tube. So basically ada tiga lah yang sepatutnya awak tahu. Alright, without further ado, saya continue. Okay, tengok ni kita nak recall. So, electrons. So, dalam electrons ni, dia ada kaitan rapat. Okay, sebelum tu, apa benda ni? Current. Current ialah rate of flow of charge, kan? And then, dari mana kita dapat current ni? Current is produced when charged particles, also known as electrons, flows in a circuit. So, as long as kita ada circuit, kita ada apa? Kita ada electron flow. Okay, kita akan dapatlah current. Okay, sebelum ni kita tahu kan, kita ingat, cuba ingat balik, current flow from positive terminal to negative terminal, kan? Okay, what about electron? So electron dia akan flow opposite direction of current. So electron akan flow kat sini lah. Kalau elektron flow arah sini, current akan flow arah lawan dia. Okay, so macam mana kita dapat elektron ni, kan? Kita tahu current ni adalah bila ada elektron flow. So macam mana kita nak dapat elektron? So kita tengok kat sini, elektron kita nak dapatkan dia, kita boleh gunakan kaedah thermionic emission. Apa itu thermionic emission? Okay, daripada perkataan ni sahaja dah ada clue dia. Okay, dia emit ion menggunakan heat. Okay, as long as ada heat, dia akan dapat emit ion. Daripada situlah. So ion ni, ion apa? So ion dalam kes ni ion negatif lah, ataupun negatif kita panggil sebagai elektron. Okay, so kat sini ada beberapa video. Saya nak tengok dulu video yang pertama, iaitu bagaimana kita dapat emit elektron menggunakan haba ni. Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang osiloskop sinar katod. Kita bermula dengan mengenali proses pancaran termion. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion adalah A. Suhu logam, B. Luas permukaan logam, dan C. Jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, barium oksida, dan strontium oksida. Proses pancaran termion ini dapat dipercepatkan apabila logam atau filamen dipanaskan dalam tiub vakum. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion. Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya.
Osiloskop sinar katod digunakan dalam bidang sains, perubatan, kejuruteraan, telekomunikasi dan industri. Mari kita lihat struktur dan prinsip kerja osiloskop sinar katod ini. Osiloskop sinar katod (OSK) ialah alat pengukur dan penguji gelombang yang terhasil oleh pelbagai isyarat elektronik. 3 bahagian utama yang terdapat pada OSK adalah senapang elektron, sistem pemesongan, skrin pendaflor, senapang elektron, filamen pemanas, memanaskan katod, katod, memancarkan elektron, grid kawalan, mengawal bilangan elektron, anod memfokus, menumpukan alur elektron pada skrin, anod memecut, memecut alur elektron, sistem pemesongan. Plat Y berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara menegak, iaitu ke atas atau ke bawah. Plat X berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara mengufuk, iaitu ke kiri atau ke kanan. Skrin pendaflor. Tenaga kinetik elektron setengah MV kuasa 2 ditukar kepada keupayaan elektrik EV apabila ia memecut di antara katod dan anod. Seterusnya bertukar kepada tenaga cahaya dan haba apabila alur elektron menghentam skrin. Oleh itu, halaju maksimum elektron dapat dikira. Sekarang, kita lihat bagaimana osiloskop sinar katod berfungsi sebagai pengukur voltmeter AU, AT dan penyukat sela masa singkat. Beberapa tombol kawalan utama ialah anjakan X, menggerakkan tumpuk secara mengufuk. Anjakan Y, menggerakkan tumpuk secara mencancang. Input Y, 2 terminal yang dipasang dengan beza keupayaan menghasilkan tumpuk secara tegak. Skala gandaan unit, volt per sentimeter. Kawalan dasar masa, tumpuk elektron bergerak merentasi skrin. Skala gandaan unit, saat per sentimeter. Fungsi pertama ialah mengukur beza keupayaan arus terus. Sebagai contoh, voltan arus terus dilaraskan pada 2 volt tetapi dasar masa dimatikan. Oleh itu, beza keupayaan arus terus dihitung dengan 3 cm, iaitu anjakan dari paksi utama darab 2 volt per sentimeter dan nilainya ialah 6 volt. Rajah ini menunjukkan voltan arus terus dibekalkan dan dasar masa dihidupkan. Satu garis mengufuk akan terhasil. Fungsi kedua ialah mengukur beza keupayaan arus ulang-alik. Apabila voltan arus ulang-alik dihidupkan, gelombang bentuk sinusoidal terbentuk. Voltan puncak ke puncak boleh dikira dengan mendarabkan gandaan input Y dengan nilai H iaitu panjang tegak dari puncak positif ke puncak negatif. Bagi voltan puncak, nilainya adalah separuh dari nilai voltan puncak ke puncak. Fungsi ketiga ialah menyukat sela masa yang singkat. Mengukur sela masa yang singkat iaitu mengukur frekuensi suatu beza keupayaan AU. Jarak D dalam unit sentimeter adalah selang masa antara 2 bunyi tepukan yang dihasilkan. Oleh itu, selang masa tersebut dikira dengan D darab 0.05 saat. Sekarang, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan 1. Gambar rajah menunjukkan suatu surehan pada skrin OSK dengan gandaan Y-nya dilaraskan pada 2 volt sesentimeter dan kawalan dasar masanya pada 10 milisaat sesentimeter. Tentukan 1. Tempoh T. 2. Frekuensi F. 3. Voltan puncak ke puncak VPP. 4. Voltan puncak. 5. Voltan punca min kuasa 2 VPMKD. Penyelesaian. Tempoh adalah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap, iaitu 4 cm petak darab dengan dasar masa yang disetkan 10 milisaat per 1 cm. Jawapannya
0.04 saat. Dari formula frekuensi iaitu F bersamaan 1/T, 1 bahagi dengan 0.04 bersamaan 25 Hz. Voltan puncak ke puncak dengan melihat panjang tegak dari puncak positif ke puncak negatif iaitu 4 cm petak darab dengan gandaan Y iaitu 2 volt dan jawapannya ialah 8 volt. Voltan puncak ialah separuh dari nilai voltan puncak ke puncak iaitu 4 volt. Voltan punca min kuasa 2 adalah 1 per punca kuasa 2 voltan puncak iaitu 2.83 volt. Soalan 2. Gelombang sonar yang dipancarkan dari sebuah kapal menentukan kedalaman laut. Isyarat sonar yang dihantar ditunjukkan oleh P pada skrin dan dipantulkan semula melalui isyarat Q. Sekiranya dasar masa dilaraskan pada 100 milisaat sesentimeter, tentukan kedalaman laut. Halaju isyarat gelombang sonar di dalam laut adalah 1,200 meter sesaat. Penyelesaian. Soalan berbentuk kebat ini meminta pelajar menganalisis dan menentukan nilai selamasa yang dihasilkan oleh suruhan OSK. Nilai masa dapat dikira dengan merujuk jarak D yang dihasilkan iaitu 7.5 cm didarabkan dengan dasar masa yang dilaraskan iaitu 100 milisaat per sentimeter. Jawapannya ialah 0.75 saat. Dari formula halaju sama dengan 2 kali jarak pergi dan balik D bahagi dengan masa untuk mendapatkan kedalaman laut dengan nilai halaju yang diberi iaitu 1,200 meter per saat darab dengan masa 0.75 saat bersamaan 900 meter. Oleh kerana ianya pantulan gelombang, jarak sebenar mestilah dibahagi 2 iaitu 450 meter. Tibalah masanya untuk kita mengulang kaji kembali apa yang kita pelajari hari ini. Pancaran termion ialah proses pengeluaran elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Suatu voltan arus terus, arus ulang-alik, tempoh dan frekuensi suatu gelombang dapat diukur dengan menggunakan osiloskop sinar katod. Dengan itu, sekian sahaja dari saya, Nadia. Lihat video macam mana proses thermionic emission ni berlaku untuk kita emitkan elektron. So, kita tengok balik apa yang dia explain dalam video tadi, kan? Okay, ni kita ada satu yang kita panggil sebagai cathode rays lah. Cathode ray tube. Lepas tu kan, okay. Kat sini, macam mana dia dapat elektron ni? Elektron ni, mungkin dia keluarkan elektron ni ialah, okay, kita ada filament kat sini, filament. Filament ni kita connect dengan 6 volt power supply. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita panaskan filament ni. Okay. And then bila dah kita panaskan, dia akan ada cahaya. Dan cahaya ni akan mengeluarkan elektron lah. And then kita connect pula. Ada 2 terminal kat sini dengan sini. So, apa yang jadi kat sini ialah terminal yang pertama ni kita connect dengan negative terminal of power supply. Ini kita gunakan extra high tension lah. Sebab apa? Okay, kita tengok macam lagi. Manakala terminal yang kedua ni kita connect dengan positive terminal. Bila kita connectkan yang ini dengan yang negatif, yang ini akan jadi cathode. Okay. Bila yang ini kita connect dengan yang positif, dia akan jadi anode. Maksud dia positif lah. Ni positif, ni negatif. So, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memecutkan elektron yang keluar dari filament ni. Bila kita hit ni kan, dengan power supply 6 volt ni, filament ni akan panas dan dia akan keluarkan elektron. Tapi elektron tu akan berada secara random. Dia akan bertebaran kat sini, merata-rata. So, apa yang dia buat kat sini ialah dia hidupkan terminal cathode dan anode ni supaya dia dapat menyediakan satu laluan di mana elektron ni akan memecut daripada cathode ni pergi ke anode ni. Okay, macam mana dia buat?
Okey, caranya, bila dia ada, kita tahu kan ini DC, ini adalah jenis DC. So current flow arah sini. Bila current flow arah sini, ni current flow arah sini, saya dah cakap tadi, bila current flow arah sini, maka elektron akan flow arah mana? Dia akan flow arah opposite. So elektron mesti akan flow arah sini, daripada cathode ni pergi ke anode. So elektron ni, sebabkan perbezaan upaya ni sangat tinggi, maka apa yang jadi terhadap elektron ni, dia akan mendapat banyak tenaga untuk memecut ke sini lah. Sebab tu dia akan jadi laju dan kita akan nampak dia seakan-akan satu laluan sahaja, dia tidak merata-rata. Okay, so kita tengok dekat nombor 1 ni tadi. Okay, ni kan kita ada many free electrons in metal wire. So bila kita hidupkan tadi, okay, tungsten akan, temperature akan tinggi and free electrons akan dapat kinetic energy untuk keluar daripada besi tersebut kan. So yang inilah yang kita panggil tadi sebagai thermionic emission. So apa itu thermionic emission? So thermionic emission ni ialah apa? Emission of free electrons from a heated metal surface. Okay. And then nombor 2 pula, kenapa kita buat semua ni dalam glass vacuum? Sebab bila kita dalam vacuum, kita tidak ada air particle. Okay, so bila tidak ada air particle, dia tidak ada halangan lah untuk accelerate kan. Sebab kalau kita buat yang kawasan yang bukan vacuum, elektron tu dia akan berlanggar dengan udara. So bila dia berlanggar dengan udara, apa yang berlaku? Berlakulah energy loss. Okay, bila energy loss, maka dia punya acceleration tu, dia punya speed ataupun velocity dia akan kurang daripada yang sepatutnya. Sebab itu kita gunakan vacuum supaya tidak ada no energy loss. Okay, supaya dia tidak berlanggar dengan udara, dia boleh terus lalu tanpa halangan. Okay, tengok nombor 3 pula tadi. Okay, vacuum tu kita connect dengan EHT. Okay, untuk apa? So kita nak buat dia ada tenaga ataupun ada high velocity. Sebab perbezaan upaya tu kan. Sebab tu kita gunakan extra high tension. So bila kita buat macam tu, dia dapat flow dengan maximum velocity lah. Okay, daripada cathode pergi ke anode. Tapi kalau awak terbalikkan polariti ataupun awak terbalikkan terminal EHT tu, miliampere tu tidak akan menunjukkan apa-apa bacaan. Sebab apa? Sebab dia tak flow lah. Sebab dia memang kena ke sini. Tapi bila awak terbalikkan, dia dah reverse. So dia tak boleh nak seberang kat sini. Sebab tu kita kena make sure connection tu betul. Ini mesti cathode, iaitu negatif. Ini mesti anode, supaya elektron akan ke situ. Okay. Alright. Next, tengok effect of electric field and magnetic field on cathode rays. So kita tahu tadi, cathode ray ni dia punya elektron ni move high speed in vacuum kan. Kita nak dia punya speed tu tinggi, sebab tu kita gunakan vacuum. So sekarang ni kita tengok apa yang terjadi kalau kita deflect. Macam ni kita nak deflect? Boleh ke kita deflect dia punya ray electron beam tu? Boleh. Ada dua benda yang biasa akan deflect dia. Yang pertama, kita gunakan magnet, ataupun yang kedua, kita gunakan another power supply. Macam mana? Okay, jom kita tengok video. Okay, sekarang ni ada cathode ray tube dekat depan ni. So, apa yang dia buat sekarang, dia connectkan power source kepada filament. Untuk apa? Untuk generatekan heat. Dan pada masa yang sama, dia akan keluarkan cahaya and also elektron lah. Elektron sekarang ni dia sudah ada, tapi dia dalam keadaan bertaburan. So, apa yang dia buat lepas ni ialah kita akan connect tube ni dengan extra high tension kepada terminal. Okay, kepada terminal cathode dan anode. So, awak akan boleh nampak warna biru dekat papan putih tu. Okay, itu adalah elektron lah. Dia lurus sebab apa? Sebab dia tak ada charge yang pada atas atau bawah hitam dan merah tu. Okay, sekarang ni awak tengok ni. Apa yang dibuat sekarang, dia connectkan yang wayar merah kepada positif terminal. Kita tahu elektron adalah negatively charged. So, dia akan deflect
terhadap yang positif lah. Okay, ataupun yang hitam tu sedia adalah negatif, dia akan deflect away from the negative part. Okay, untuk video yang kedua ni, kita ulang balik benda yang sama, tapi depan tu kita tak gunakan terminal yang papan tu, kita gunakan palang multis. Palang multis ni dia berbentuk tambah lah. So bila kita letak kat depan tu, awak akan nampak ini kita baru hidupkan filament saja. Awak akan nampak dia bercahaya, tapi sebab dia dihalang oleh palang multis, maka dia ada bayang-bayang berbentuk tambah. Okay, tapi bila kita mula hidupkan extra high tension, kan apa yang berlaku, elektron tu akan mula emit, mula akan accelerate kan. So tengok bila elektron tu menghentam skrin putih tu nama dia skrin fluorescent. So dia akan bertukar menjadi warna hijau. Okay, so sekarang ni awak nampak maknanya ada elektron lah yang hentam papan-papan putih, yang skrin putih tu, and palang multis tu masih lagi warna hitam kerana dia dihalang. So dia adalah bayang-bayang. So kita nak tengok apa efek terhadap magnetic field kepada elektron ni. Okay, cara kaedahnya apa yang berlaku ialah deflection elektron tu berubah bergantung kepada magnet yang awak kenakan. So kita nak tentukan macam mana, kita gunakan Fleming's left hand rule. So awak tentukan kalau elektron tu memancar ke arah skrin, maka current akan terbaliklah, opposite. So gunakan jari hantu awak current ke arah dalam sana, and then gunakan jari telunjuk untuk medan magnet. So bila awak nampak, bila medan magnet ke arah kanan, current ke arah dalam, maka force-nya ke bawah. Maksudnya deflectionnya ke bawah. Sebab itu bayang-bayang tu bergerak ke bawah. Okey. Dan samalah terbalik kalau awak tukar medan magnet tu punya polarity, force pun akan arah atas dah, dia akan terbalik. So dah tengok video tadi kan. So apa yang dimaksudkan tadi dengan yang second tadi? Okay, apa yang dimaksudkan? Okay, bila dia hidupkan switch 1. Bila dia hidupkan switch 1 ni, ditutup, maka filament ni akan heated lah. So dia akan mengeluarkan haba dan cahaya, dan pada masa yang sama ada elektron. Tapi sebabkan dia adalah bertebaran, maka kita tak nampak sangat ada punya line tu. Tapi the moment awak hidupkan switch 2, okay, awak hidupkan switch 2, awak akan nampak elektron tu memecut dengan laju. So awak nampak line biru kat sini kan, betul tak? Okay, kemudian line ni lurus je, line tak ada bengkok-bengkok. Bila awak hidupkan pula switch 3, switch ketiga ni ialah switch yang dikenekkan pada deflection plate. Okay, bila awak kenekkan yang positif kepada yang atas, maka yang sini terminal ni akan bercas positif, manakala yang bawah ni negatif. So kita tahu elektron adalah charge-nya negatif. So bila negatif, dia akan deflect away from negative plate. Dia akan merapat kepada positive plate. Macam ni lah. Sebab tu awak nampak dia bengkok ke sini. Ataupun bila awak tukar switch ni, awak terbalikkan. Yang ini awak tukar jadi negatif, yang ni awak tukar jadi positif. Maka apa yang jadi pun sama, tapi dia deflect arah berbeza. Dia akan deflect ke yang positif. Okey, apa yang menentukan angle of deflection ni? Okey, yang menentukannya adalah power of supply ni. Makin besar power dia, makin besarlah di deflection dia. Okey. Okey, yang bawah ni pula tengok, bila kita gantikan deflection plate tu dengan palang multis, dan kita tak guna sumber power yang ketiga. Ini kita nak tengok kesan magnetic field. So sama juga bila awak hidupkan switch 1, apa yang awak nampak adalah bayang-bayang, and pada fluorescent screen ni awak nampak cahaya lah. Okay, sebab awak hanya hidupkan sahaja power supply untuk filament. Tapi bila awak hidupkan power supply yang kedua ni, switch 2 ni, apa yang berlaku ialah elektron ni akan memecut laju. So bila dia memecut, dia dapat menumpu ke sini. So bila dia menumpu, elektron yang kena pada fluorescent screen ni, daripada cahaya asal warna oranye tadi, dia bertukar jadi warna hijau. Sebab apa?
memang bila elektron if dia hentam fluorescent screen ni, fluorescent screen ni akan berubah menjadi warna hijau. Tapi shadow ni masih lagi samalah sebab dia dihalang kan. Itu sebab dia. Dan bila awak alihkan pula, awak letak magnet kan, sama juga konsep macam tadi deflectionnya, cuma awak tentukan angle ataupun awak tentukan direction deflection tu guna Fleming left hand rule. So kalau elektron tu arah sini, maka current akan arah sini. So bila current arah sini, gunakan jari awak lah. Current jari tengah. Current arah sini, katakan awak punya magnet macam ni kan. Katakan magnet awak macam ni. Ni north, ni south. So bila current arah sini, maka force awak akan jadi arah mana? Kalau awak punya magnet arah sini kan, dia punya medan magnet arah sini, maka yang tinggal ibu jari awak arah bawah. Betul tak? So ni akan jadi force. Force ni maknanya deflection dia lah. Maksudnya elektron awak ni akan deflect arah bawah. Sebab tu awak nampak bayang-bayang ni ke bawah. Ni tadi macam saya tunjuk tadi lah. Bila deflection tube ni kita guna macam ni, so dia punya deflection ni akan ikut mana. Since elektron ni negatif, maka dia akan pergi ke positif dan sebaliknya lah. Ini pula yang Maltese tube tadi. Yang ni macam tadi saya kata mula-mula ni adalah cahaya lampu, and then ini adalah elektron bila dia hentam fluorescent screen akan jadi warna hijau. Dan ini pula bila kita punya deflection of the electron bila kita gunakan magnet lah. Ni awak gunakan Fleming's left hand rule untuk tentukan deflection. Deflection ni dalam kes ni sebenarnya adalah force lah. Force deflection lah, arah mana kan. Alright. So sekarang ni kita tengok ni pula. Kita dah dapat semua benda tu. Kita nak tengok macam mana kita nak kira potential energy dia. So kita boleh kira. So kita gunakan formula ni lah. Potential energy untuk elektrik. Electrical potential energy sama dengan E multiply by V. V ni bukan velocity tapi adalah voltage ataupun potential difference. E ni apa? E ni adalah charge of an electron. So ni biasa dia akan bagilah. Kalau soalan dia akan bagi berapa charge. So awak cuma hanya darab voltage darab dengan charge yang dia bagi, awak dapatlah potential energy. So unit dia apa? Dia energy kan? So joules. And then bawah ni pula kita dah ada potential energy dan kita juga boleh dapatkan berapa dia punya maximum velocity. Kita tahu kan dia akan memecut dalam vacuum. Kan ni vacuum kan? Dalam cathode ray tube ni vacuum. So bila dia vacuum, so kita boleh assume dia adalah maximum velocity. So apply balik principle of conservation of energy. So potential energy sama dengan kinetic energy. So gunakan formula ini untuk kira apa-apa soalan yang berkaitan lah. Di mana E adalah charge elektron tadi, V potential difference, M ni mass of electron. Mass ni dia akan bagi kat sini. And awak boleh cari V lah. V max ni berapa. Contoh soalan Tengok soalan example 1. Figure 5.5 shows an electron beam that is accelerated from cathode to the anode in a vacuum. Potential difference across the cathode is 550 V. Ni dah ada dah. Kita dah ada V. And then di soalan A, what is the electrical potential energy? So gunakan formula yang asal. Yang ni lah. EV multiply je. V awak dah ada. E pun dia bagi kat sini. So tinggal kira. Dapat jawapan akhir. Unit apa? Joules lah sebab dia energy. And then soalan B. Soalan B, what is the kinetic energy of an electron when it reaches at the anode? Dia tanya apa kinetic energy. So kita tahu energy is conserved. Apply balik principle of conservation of energy. Kinetic energy sama dengan potential energy.
So, sama dengan yang atas lah. Jawapan yang sama. And then, soalan C. What is the maximum velocity? Inilah kita gunakan formula yang kita dah belajar tadi. So, kita gantikan dalam formula. Awak kira-kira dapatlah jawapan akhir. Dan unit dia meter per second. Okay. So, apa yang awak perlu buat sekarang ialah macam biasa, formative practice 5.1.